أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين kita agak anak ni an-nubuwah semua yang takidu an-nubuwah haqqun. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Imam Ibn Khafif rahimahullahu ta'ala berkata, faslun, ini satu pasal, tajuknya an-nubuwah, bahasa Melayu panggil kenabian. Maksud kenabiannya jadi nabi oleh seseorang. Satu di dalam tajuk akidah, tajuknya kita kena terima mengaku kenabian seseorang nabi, khususnya khasnya nubuwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi kita. Nabi kita tu jadi nabi sungguh, kena terima hak tu. Siapa tak terima kenabian, tak kira lah nabi mana-mana pun dia tak terima, dia kata tak ada nabi di atas dunia ni, maka orang tu kafir, kufur dah. Apa makna kenabian? Iaitu Allah lantik, itu maksud dia. Lantik oleh Allah akan seorang daripada manusia. Allah letak dia untuk menyampaikan kehendak-kehendak Allah, tutup tay Allah di atas manusia. Orang yang Allah latih dia, orang yang Allah letak dia untuk menyampaikan hukum-hukum Allah, kehendak-kehendak Allah, tutup tay Allah, suruhan Allah kepada manusia. Orang itu nama Nabi lah. Kita belajar dulu, iaitu Nabi itu seorang yang Allah memberitahu, Allah memberi wahyu, yakni Allah beritahu kepada dia, sama ada disuruh sampai kepada yang lain atau tidak disuruh sampai. Itu dia panggil Nabi. Orang Allah beritahu hukum kepada dia, wajib semaya, wajib puasa, kena semaya, beritahu dia. Lepas tu bersapa, disuruh siapa ke tak suruh siapa tak kira, maka itu nama Nabi. Kalau disuruh siapa pula tambah di atas tu Nabi lagi pula Rasul. Itu takrif, definisi hak masyhur. Ada ke tak manusia hak begitu? Dia tak mengaji dak lah.
tak ada mengaji, tak ada belajar. Allah letak dia suruh menyapa kepada manusia. Wakil Allah lah dia panggil. Kita kena terima ada hak lagu tu, orang hak lagu tu. Pas tak belajar tu, tak belajar apa Allah ajar terus, kita pun belajar tak belajar juga. Kita belajar melalui tok-tok guru bersama manusia. Rasul Allah ajar terus. Supaya kita pergi ke Mekah. Kita pergi ke Mekah. Kita pergi naik kapal, melalui kapal. Ada orang pergi ke Mekah tak kena naik kapal, tak kena apa, berjalan kaki lah. Hak berjalan tu pula ada berjalan 3 bulan, 4 bulan, setahun. Ada hak berjalan sekelip mata. Ada dak lagu tu? Nak pergi lagu mana? Tu orang tak erti, tak kenal Tuhan tu. Tak kenal Tuhan, tak kenal Tuhan. Dia seka kata bila nak pergi ke Mekah duk jarak jauh supaya kita ni kena naik kapal lah. Kalau royak kata pergi dengan perahu, dia tak percaya dah. Kata nak pergi kat mana dengan perahu, tadi omak mati. Padahal orang dulu pergi dengan perahu ya. Pergi dengan perahu. Begitulah. Ilmu ni ada Allah ajar melalui kitab, melalui tok guru manusia, melaluinya tak ada melalui siapa dak, dia ajar terus. Hati dia panggil ilham, itu wahyu nama dia. Itulah orang jadi nabi nama. Kita orang ahli sunnah, akidah Imam Abdul Hasan Asy'ari, Asy'ariyah, Maturidiyah begini cara berimej tajuk nubuwah. Ibnu Khafi kata summa ya'taqidu, kemudian beriktikad ia al-abdu, hamba. Kita hamba ni iktikad, yakni wajib kita iktikad annan nubuwata haqqun, akan bahawa sungguhnya kenabian itu hakun, ialah benar, benar-benar, benda berlaku sungguh. Itu makna hakun. Bukan benda cerita-cerita, bari-bari, dongai-dongai, mimpi-mimpi, khoya-khoya, bukan. Benda hak, yakni benda hakiki. Apa benda hakiki? Benda berlaku sungguh. Kalau bahasa Sia panggil benda hak prakut cing. Tu prakut rubik cing, jadi sungguh. Tak serupa dengan gajah mah. Gajah mah ni kita duk kira ya. Ada dak hak prakut gajah daripada mah duk makan rebu, makan buluh? Tak ada. Dia panggil benda khoya, kita khoya ya. Ada pun kita ni langit, bumi, bulan, bintang ni benda sungguh. Bukan benda duk fikir-fikir, kita tak fikir pun dia berlaku, dia ada. Itu nama benda hakun. Kalau bahasa Malaysia dia panggil benda reality. Reality bahasa Inggeris, campur bahasa Inggeris nama dia. Bahasa Sia panggil benda prakut sungguh. Bahasa Sia panggil prakut, benda hak prakut rubik. Lepas tu bahasa Melayu kita benda hak berlaku sungguh. Gitu jelah. Bahasa Melayu payah nak erti. Bawa sebut bahasa Sia bahasa mudah erti. Bahasa boleh faham lah, nampak benda. Wajib i'tikad begitu. Siapa tak percaya hak ni, kita orang ahli sunnah hukum kafir orang tu. Kufur. Sebab apa boleh kufur? Sebab dia tak ada hak lain. Sebab dia ingkar Allah, ingkar Quran, ingkar hadis. Itu ya hak asal dia. Bila ingkar, mana tak terima hak Allah royak di dalam Quran, tak terima hak Nabi kita menyapa dengan secara yakin, kafirlah orang itu. Kufur. Maka nubuwah, kenabian anbiya, kenabian nabi-nabi ni, Nabi ada menyapa, Allah ada sebut di dalam Al-Quran. Bila kita tak terima, tak boleh. Nama dia kita lawan dengan Allah. Ingkar Allah, ingkar Allah, ingkar Nabi, kufur.
wa annaha, dan bahawa sungguhnya nubuwah tu, kenabian tu, kita orang ahli sunnah akidah Asy'ariyah ni, kita terima bahawa sungguhnya kenabian itu al-hujjatu, ialah jadi hujjah. Jadi hujjah, yakni jadi dalil yang putuh alal khalqi, di atas makhluk, al-qati'ati, hujjah al-qati'atu, yang memutus, yang potong, yang kerak, lil udhri, bagi uzur, yakni hujjah yang tak boleh nak berdalih lagi, tak boleh nak minta maaf, tak boleh nak berdalih. Itu nama hujjah al-qati'ah. Apa maksud? Maksudnya orang-orang kafir di akhirat, dia nak berdalih. Dia berdalih kata Allah soal dia, malaikat soal dia, tanya sebab apa mu boleh tak beriman, sebab apa mu boleh tak taat pada Allah. Dia kata ni dia tak tahu. Dia tak tahu, sebab tu dia tak beriman, sebab tu dia tak taat. Maka bolehkah dia nak berhujah gitu? Ya, dia berhujah boleh, tapi Allah bawa datang Rasul, tanya Rasul, mu royak ke dak kepada puak ni, mu bersapa ke dak? Rasul kata dia bersapa. Bila Rasul bersapa, boleh tak lagi orang ni nak berhujah? Tak ada, putus. Tu kata Nabi ni jadi hujah bagi Allah di atas makhluk, sebagai hujah yang putus. Tak boleh nak berdalih lah. Nak berdalih dengan kata tak tahu, tak boleh dah. Sebab Rasul sudah menyampai, Allah letak dah Rasul. Kalau Allah tak letak Rasul, manusia ni boleh berhujah. Saya tak tahu, nak ambil salah saya tak boleh, saya tak tahu ni, tak ada orang royak pada saya. Sebab itulah orang-orang yang tak sapa dakwah Rasul, Allah tak ambil salah. Orang asli, orang sakit, orang sakit duduk atas bukit, dia tak tahu kan, tak sapa dakwah Rasul, Allah tak ambil salah dia. Orang yang sapa dakwah Nabi, dakwah Rasul ni, ni tak boleh, Allah ambil salah. Itu Allah kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak mengazab sehingga kami hantar Rasul. Allah utuh Rasul. Satu tajuk di sini, kita kena titik berat, kena ambil tahu satu lagi, iaitu tentang Nabi itu dia menyampai juga. Tu kita kena tahu situ. Bukan Nabi ni Allah beritahu hukum untuk dia saja, dia tak menyampai amal untuk diri dah. Nabi-nabi yang Allah letak ni dia menyampai juga. Cumanya ulama kita tarikh tu kerana tilik kepada Nabi, makna Nabi ambil daripada naba, makna beritahu. Iktibar beritahu tu dipanggil Nabi. Adapun hukum menyapa, Nabi menyapa tak ada. Hak orang jadi Nabi duk tidur di rumah dia, duk betapa di bukit, duk betapa di rumah dia, tak ada. Ada. Iktibar tu ya, iktibar Allah beritahu hukum ke dia. Iktibar tu panggil Nabi, sebab Nabi ambil pada beritahu. Bila orang diberitahu, nama Nabi lah. Tapi Nabi ni dia menyapa ke tak? Menyapa. Dalil kata menyapanya, cuba tengok selepas daripada Nabi Musa, Nabi Yusha. Nabi Yusha dialah menyampai hukum selepas daripada Nabi Musa.
atau Allah kata inna anzalna taurat fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyun, duk hukum dengan kitab Taurat oleh nabi-nabi selepas daripada Nabi Musa. Allah kata dalam Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Wa ma arsalna, kami tak utus min qablika sebelum daripada engkau, min rasulin seorang rasul pun, wala nabiyyin kami tak utus seorang nabi pun, illa idza tamanna, melainkan bila dia sapa kitab Allah, dia pergi baca hukum-hukum Allah, alqa syaitanu fi umniyatihi, syaitan buat waswas, mencapakkan waswas pada bacaan dia, pada penyampaian dia. Apa hak Rasul baca, apa hak Rasul Nabi menyapa tu, syaitan diganggu halu dah. Oh mung tak sadar percayalah hak ni reka bohong, tu begitu. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul, malaikat bila dia menyapa, syaitan ganggu lalu dah. Nabi menyampai, rasul menyampai, menyapa. Sebab tu orang Yahudi dia bunuh nabi-nabi kan, wa yaqtulunal anbiya, mereka itu bunuh nabi-nabi, banyak dia bunuh. Kalau nabi tak menyapa, dia bunuh apa? Nabi duk tapa le bukit, aku nak pergi bunuh dia tu. Sebab apa duk tapa? Tak ada orang nak bunuh lagu tu. Kerana Nabi duk dakwah dia itulah. Nabi perang dengan Nabi Yusha kan. Nabi Musa tak ada masuk Baitul Maqdis. Nabi Musa Allah suruh pergi masuk Palestin, masuk Jerusalem, masuk Baitul Maqdis, masuk pergi ajak puak Bani Israel ni duduk daripada Mesir kelik duduk sana. Tapi nak pergi masuk sana kena perang dulu, kena penjajah. Orang hak duk meretah negeri Palestin pada masa tu orang yang kuat, orang tenaga dia kekuasaan yang kuat. Puak-puak hak sekali dengan Nabi Musa Bani Israel kata, oh kami tak lagi, inna ha huna qa'idun, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Gilah Musa dengan Tuhan mungkin perang, kami nak duduk sini tak saya perang, takut nak pergi perang. Sebab apa? Pemerintah dia kuat, kekuasaan dia kuat, orang gagah, pohon kayu pakai cabut dengan tangan gitu ya, tak pakai mengko dah, tak pakai gali, tak tebal dah. Lebih pada mengko lagi, pakai cabut gagah orangnya. Pas nak pergi perang lagana tak lawan. Bila dia tak turut perintah Allah, Allah beri dia sesak duduk dalam pada pasir 40 tahun, mati kat situ. Nabi Musa mati situlah, Nabi Harun mati situ, Nabi Musa. Cuma Nabi Musa dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dia tak boleh masuk pun, minta dia dekat sikit, dia boleh duduk dekat dengan Palestin. Sebab tu kubur Nabi Musa tu ya dekat berapa waktu dekat ya. Boleh masuk dekat, mati dia berjalan lagi sampai dekat juga. Nak kita siapa kau duk musim cari jalan tak terbit. Nak pergi duk dekat dah. Tapi duk musim 40 tahun duk situ. Selepas daripada Nabi Musa tu, Nabi Yusha, sahabat Nabi Musa. Tu Yusha tu perang buka Palestin, boleh masuk pergi duduk di Palestin, boleh duduk di Jerusalem. Dia Nabi Musa tak ada masuk. Kata Nabi tu dia menyampai, dia perang, bukan duk buat ibadah cara diri dia tu dak lah. Tu umum, cara umum ada manusia yang Allah lantik jadi nabi. Tu maksud. Wa anna nabiyyana, ni hubung kait dengan hak khusus dengan kita pula. Kita ini ummah wajib kita i'tikad bahawa sungguhnya nabi kita Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, khairul anbiya, sebaik-baik
selebih-lebih daripada segala nabi. Kita kena percaya hak ni, kata nabi kita ni selebih-lebih daripada segala nabi. Hak nombor satu daripada segala nabi. Nabi hak ramai-ramai tu, siapa nombor satu, siapa lebih? Nabi kita lah hak nombor satu. Wajib kita i'tikad begitu. Nabi ni berapa orang? Ulama kita kata hak lebih molek, kita tak memutuskan berapa bilangan dia. Kita kena tahu kata ramai saja hak Allah letak orang hak jadi nabi ramai. Berapa bilangan tak, kita tak wajib menentukan, kerana tak ada dalil yang putus yang menyebut kata jadi bilangan nabi ni ratus ke, ribu ke, sejuta ke, tak ada sebut dalil yang putus. Ada di dalam hadis, tapi hadis tu tak putus, tinggi-tinggi duk hadis hasan. Tapi boleh tak kita buat huduh-huduh? Hak ulama kita sebut lah, kita Arab pun ada, kita Melayu pun ada. Dalam Melayu dia kata sekati 2 laksa 4,000. Ada hadis Abu Dzar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamil anbiya, berapakah segala nabi? Nabi ni ada berapa? Nabi jawab sekati 2 laksa 4,000. Tu bilangan nabi je. Tapi kita kata banyak ni saja ke? Tak boleh kata begitu. Boleh jadi ada lebih lagi. Sebab hal ni boleh Nabi royak banyak ni, bukan kata banyak ni saja. Faham sekati 2 laksa 4,000. Kita orang baru ni tak pandai dah kati. Laksa pun tak pandai, mana dah laksa. Sekati tu tak erti dah. Tu menunjuk kata orang baru tu. Tak pandai bila bahasa Melayu, hilang dah bahasa kita. Kalau bahasa Sia kita belajar sama sebab sekolah dia ada. Sia yang mula dia apa? Nui, sip, roy, pan, men, san, lan. Ya bila lagu tu. Melayu kita mula mana? Tak tahu nak mula mana kita. Kita tak belajar ni, kita ada asuh tadika nak faham bahasa Melayu. Batu kop sejid-sejid, surah-surah kena tulis bahasa Melayu supaya jangan hilang hak kita. Kita kena jaga hak kita. Bila tak pandai baca pun dia kena boleh, dia duk tulis tu. Dia kena tulis lah. Dia kena boleh. Kita kecek, kita menulis, itu satu pada politik kita, orang panggil kameran kita orang Melayu. Tadika kita kena pakat sokong, kena hidup. Jangan mati tadika. Mati tadika, mati kita. Mati kita, kau depan kita mati. Kita mula di kosong. Puluh. Satu tu bila mula-mula je bila berapa? Puluh. Lepas puluh kita bila apa? Ratus. 10 kali 10 dia panggil ratus. 10 kali ratus kita panggil ribu. 10 kali ribu ada lah, kita ada. 10 kali ribu tu 10,000. 10,000 tu tak apa, hak tu dia tak tukar nama dia. Hak tu nama dia laksa. 10 kali ribu dia panggil laksa. Yakni selaksa jadi sa kelik. Dia 10 sekali jadi sa kelik kan. 10 ambil 1 sampai 10 dia bila 10. 10 kali 10 dia kelik jadi sa. Dia panggil apa? 100. 10 ratus pula, bila 10 pula dia jadi sa pula kali lagi. Berapa? 1,000. 1,000. Jadi neng kelik dia panggil. 10 kali jadi neng roy. Neng roy 10 kali jadi neng pan. Neng pan 10 kali jadi neng pula. Neng apa? Neng men. 10 kali men tu pula dia jadi neng pula, neng san. 10 kali neng san pula jadi neng pula, neng lan. 10 lan tu pula hak baru dia potong, tak ada dah. Hak masa dulu ya ada ke, neng ke pula. Masa dulu, masa kelas 7 dulu. Baru tak ada kelas 7 dia buat dah. Ya jadi dia bila hak tu dah lah. Bila apa? Bila lan dah, sip lan, sip halam, neng roy lan, neng lan dia pakai lan hak tu dah. Dia tak ada bila satu semula. Melayu begitu. 10 kali ratus dia panggil 1,000. 10 kali ribu dia panggil 1 laksa. 10 kali laksa tu dia panggil 1 kati. 10 kali kati tu
sepiak pinai. Dah. 10 kali kati itu jadi sejuta. Sejuta tu 10 kati. 10 ratus ribu dia panggil. 100, 200, 300, 400, 900 ribu. 10 ratus ribu tu nama sejuta. Sekati tu berapa? Sekati ialah 100 ribu. Sekati 2 laksa 20 ribu. Sekati 2 laksa 4 ribu makna 124 ribu. 124 ribu. Orang jadi Nabi semua Allah latih semua 124 ribu orang jadi Nabi. Bukan sikit jugalah, ramai juga tu 124 ribu. Tahu itu? Banyak kan Nabi kat mana Allah bagi? Banyak kennya di panggil Babil di negeri Iraq. Babiliyun di Babil, di Palestin tu negeri Nabi. Di Yaman, di Mesir tu negeri hak Allah bagi nabi-nabi hak ramai. Bombing anbiya dia panggil. Semeliung. Meliung tu bahasa Arab, Arab panggil meliung, bahasa kita juta lah meliung. Miliar tu dia panggil 10 juta tu pula, 10 juta dia panggil miliar. Miliar. Orang tu bahasa Inggeris. Million bahasa Inggeris. Inggeris dia panggil dia kalau sejuta panggil million. Bahasa Inggeris. Lepas tu kalau 10 juta tu bahasa Inggeris panggil miliar. Inggeris tu, tapi orang Sia pun ambil, orang Arab pun ambil, orang Melayu hak Malaysia, Indonesia yang ambil. Rakyat Sia ni berapa million? 73 million, 73 juta. Dia million tu bahasa Inggeris, million lagi miliar panggil. Kalau orang sekarang lah ni ada kedak Nabi, ada lagi Nabi lah ni. Ni hak kita duk belajar ni, tajuk ni betul tu soal, tapi kita belajar tajuk ni ya jumpa habis. Semua soalan kita tu ya ada dalam tajuk ni. Kalau tak ada lah kitab kecil, kitab besar ya ada semua. Supaya kita bahaji, kita baca kitab kecil ada, kita baca kitab besar ya akan semua. Tuan tanyalah nak tanya gapo bahaji, baca le Kitabul Haji ada semua jawapan dia. Baca wipah ada jawapan dia. Lepas ni kita baca dulu. Lepas tu nanti tengok betul mana nak tanya. Bahasa tak cukup betul mana, akan ada jawapan dia. Cuba tengok. Kita kena soal Nabi ramai, bila ramai ni ya ada kelas nombor 1, nombor 2 tak itu? Siapa nombor 1? Dia mari soalan. Ni jawabnya Nabi kita nombor 1. Nabi kita nombor 1, sebaik-baik Nabi, semulia-mulia Nabi. Hak nombor 1. Nabi kita bercakap betul-betul ni. Nabi kita bergayak betul-betul. Allah pilih aku ni daripada makhluk semua. Pilih daripada makhluk semua, Allah pilih manusia dalam makhluk semua, supaya kata dia panggil apa? Tapih. Akhir sekali hak paling lebih daripada manusia semuanya puak Quraisy, Arab. Dalam Arab ni hak nombor 1-nya Quraisy. Dalam Quraisy ni hak nombor 1 pilih aku. Suk sekali. Tapih supaya orang gisak nak pilih, nak jadi kerja tu lah. Semak 300,000. Naknya 3 orang. Ambil 30,000 dulu. Ambil 3,000. Ambil 300. Ambil 30. Dalam 30 tu nak 3 orang. Tu. Hak suk tu habis lah. Hak nombor 1 panggil. Sebab tu Nabi kita tu cukup sempurna. Cukup sempurna sebab hak nombor 1 dah. Tak ada lah manusia hak sempurna nak lebih sempurna pada Nabi, tak ada. Allah sempurna nisbah ketuhanan. Nabi sempurna manusia nisbah dengan manusia. Tak ada nak tak Nabi, tak boleh nak tak mana, habis cukup dah. Suk nisbah janguknya, nisbah perangainya, cara cukup tak boleh lah. Hak lain ni moga hak terbit daripada kain, nya buruk sini, nampak molek sini, nya buruk lembab sini. Ya ada lah.
Dia ada tempat kurang, hak kena tolak dah. Hak kena jetak tubik sikit sebanyak dia panggil. Sebaik-baik nabi wal mursalin, dan sebaik-baik segala rasul. Hak lebih dekat nisbah khilaf-khilaf di dalam tajuk nabi dan rasul ni. Beza nabi dengan rasulnya, nabi ni dia bawa dakwah, bawa syariat bagi rasul hak dulu pada dia atau hak semasa dengan dia, hak tu nabi. Rasul ni orang yang Allah lantik dia jadi suruh menyapa pada orang lain. Allah bagi tahu pada dia syariat yang baru, syariat tambah di atas hak rasul dulu pada dia. Ada tambah, ada ubah, ada kurang, ada hak baru. Hak dulu tu ada ambil setengah. Gitu nama rasul. Bandingnya supaya dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa, itu yang panggil rasul tu. Nabi Musa rasul, Nabi Isa rasul. Sebab apa? Syariat dia ada beza. Adapun Nabi lepas pada Nabi Musa, dia tak ada syariat lain, bawa hak Nabi Musa ya, duk sapa hak Nabi Musa. Itu dia panggil Nabi, nama dia. Bila mari Nabi kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi syariat baru pula dia. Wak mari hukum baru pula. Nama Nabi kita Rasul Mursalin, nama Rasul. Lepas pada Nabi kita ni, tok guru duk royak hukum. Royak hak Nabi, tak ada royak hak buat sendiri dak. Walaupun kata kita ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i buat hukum sendiri dak. Ada hukum Allah bagi hukum suku dak? Tak ada. Sebab tu dikatakan ulama bagi umat Nabi kita ni seperti anbiya Bani Israel. Serupa dengan nabi-nabi bagi Bani Israel, serupa dengan nabi-nabi selepas daripada Nabi Musa. Apa nabi lepas ada Nabi Musa? Duk dakwah syariat Nabi Musa, dakwah Nabi Musa. Nabi Musa dia bawa gapo? Nabi lepas pada Nabi Musa dakwah hak tu lah, dakwah hak tu lah tu ya. Tak ada hak lain, tak ada tambah dak dah. Dia panggil Nabi. Tapi hak lepas pada Nabi kita ni ulama bawa apa ya? Bawa hak Nabi dah bawa tu, tak ada tambah, tak ada kurang, tak leh lebih tak ada. Tak ada hak baru. Tak berubah, tak berubah. Hak mari nak ubah hak nabinya, Fak Wahbi ni. Dia nak ubah, dia nak bawa suku, dia buat suku. Dia buat hukum suku, tambah suku, buat syariat suku hak dia. Betul tak tu? Faham tak? Dia buat syariat suku hak dia. Dia tak serupa dengan Nabi. Tak kena dia tambah hak dia. Beberapa perkara hak dia tambah. Dia tambah hak tak serupa dengan Nabi. Mana? Dia tambahnya benda hak Nabi tak buat, hak tu bid'ah dalalah masuk neraka. Dia tambah tu. Nabi tak ada ajar lagu tu. Nabi tak ajar, sahabat tak ajar, dia mari tambah buat suku, agama suku hak tu. Turut ulama tak leh. Orang tak pandai tak boleh turut ulama, kena pakai Quran hadis sendiri. Tu dia buat suku tu. Tak ada Nabi tak ajar, sahabat tak ajar, tu dia tambah buat suku hak tu. Sujud rokok kepada lain daripada Allah jadi kafir. Tu dia tambah suku hak tu. Tambah suku. Nabi tak ajar lagu tu, tak ada ajaran daripada Nabi. Dia reka tambah. Ia membezakan Allah Rabb dengan Allah Ilah. Ia tak serupa. Allah Rabb, Allah Ilah lain. Orang kafir beriman dengan Rabb rububiyah Allah, dia kufur dengan uluhiyatillah. Hak tu hak dia bawa baru. Hak Nabi bawa, hak Quran bawa tak ada. Tak serupa dengan dia. Tu dia panggil tambah hak tu tak serupa. Dakwah Nabi dengan dakwah Wahabi. Hujung serupa ya, hujung serupa B ke. Tapi depan tak serupa. Tak serupa tu mana? Depan Nabi, hak nu Wahabi. Ia tak serupa situ. Kita kena i'tikad Nabi kita sebaik-baik Nabi kita sebaik-baik anbiya, sebaik-baik rasul. Hak saat ni, hak tanya saat ni. Wa khataman nubuwah,
wa khatamu ya khabar, dan i'tiqad hamba bahawa sungguhnya nabi kita khatamun nubuwah, penyudah pengsudah bagi kenabian. Dialah hak kunci, tutup, penudung, penutup, katuk pintu kenabian. Nabi tak boleh masuk, habis dah nabi. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi kemudian daripadanya. Kalau kata lah ni ada nabi baru, ada tak lepas ada nabi kita? Tak ada. Tak ada hak waqi', hak realiti, hak berlaku sungguh. Hak mengaku jadi nabi ada. Ramai puluh-puluh orang mengaku jadi nabi selepas pada nabi kita. Khususnya selepas pada nabi masa Sina Abu Bakar meretah, nama ke apa lagi? Musailimah al-Kadzdzab, Musailimatul Kadzdzab tu seorang mula-mula yang mengaku jadi nabi selepas daripada nabi kita. Hak belakang ni hak masyhur orang India, nama apa? Anda nak ambil tambah sikit di hak dunia tak sikit. Yang hubung kait dengan hak kita nak tahu sebab dakwah dia sampai ke hari ni. Sebab orang masalah Inggeris duduk belakang. Semua nak merutuh agama kita ni, orang Amerika dengan orang Eropah, orang panggil je duduk belakang semua. Perang kita dengan Palestin, Israel, Amerika, orang Eropah duduk belakang. Kalau Eropah tak duduk belakang, Amerika tak duduk belakang, habis dah, hancur dah. Kita telan waktu supaya telan nak kering gitu ya. Habis dia duduk belakang. Itu takdir Allah lah, ada apa hikmat. Kita ingat ada hikmat yang baik untuk Islam. Tak ada apa, biarnya duduk bang situ. Kita pun ada juga cara Allah bantu. Mati tak apa, mati syahid. Kita tak usah rasa atau siap dah kita. Dah kita ingat Allah susun buat kita baik bagi kita, baik semata ke mana-mana kita baik, kita doa sudahlah. Kita boleh bantu dengan harta, kita bantu harta. Kita bantu dengan doa, kita doalah kita. Tak usah fikir kata siarlah serabut tak usah serabut. Tak usah serabut, senang je kita. Jadi hak belakang ni orang India, dia panggil nama Ghulam Ahmad. Dia beranak di tempat nama Qadian, nama Ghulam Ahmad Qadiani. Dia mengaku jadi nabi di India. Lepas tu orang Pakistan ada turun, orang India ada ikut dia. Akhir sekalinya orang nak bunuh dia, lari pergi duduk di Inggeris. Inggeris jaga dia. Tu kan. We pelindungan dia panggil. Sampai hari ni nama dia mazhab Nabi Qadiani, nama dia. Nama dia Ghulam Ahmad Qadiani. Ghulam Ahmad, nama dia Ahmad. Allah turun Quran di atas dia. Ada Quran Allah turun di atas dia, makna bahasa Melayunya, wajib di atas kamu terima kasih kepada Inggeris kerana Inggeris beri kepada kamu beberapa nikmat yang banyak. Tu ayat Quran dia. Inggeris beri nikmat, beri benda baik banyak, bantu kepada India, bantu pada rakyat banyak. Mana Inggeris buat kapal laut boleh duk naik lah, buat kapal terbang boleh duk pergi. Banyak Inggeris buat nikmat beri kepada kamu. Tu Quran dia. Quran bukan hak dia mengajar dah. Quran dia nama dia. Tu ayat Quran dia. Ghulam Ahmad Qadiani. Itu jadi orang tanya juga apa hukum kita turut Ghulam Ahmad Qadiani. Soal Azhar. Orang panggil pengkat international, profesional dia panggil. Pengkat antarabangsa bukan biasa. Sebab apa? Sebab ni orang masalah duduk belakang. Dia jadi pengkat antarabangsa. Dia nak merosakkan orang Islam. Maka hukum kafir. Kita tak ada nabi selepas daripada nabi. Tak ada dah. Sebab tanya sana, ada tak nabi lah ni selepas ada nabi? Tak ada, nabi baru tak ada. Hanya hak dok khilaf ulama, nabi hak belum pada nabi ada tak lagi sampai ke hari ni. Hak tu ada khilaf, iaitu Nabi Khadir. Ada ke tak? Hak tu bukan nabi selepas pada nabi, ya nabi dulu lagi tapi tak mati, panjang umur. Tengah ulama kata ada lagi sampai ke hari ni dia tak mati lagi. Dia jadi nabi lepas pada nabi kita ke tu? Ada.
Tok Nebel tua panggil. Tok Nebel tua bukan dia Tok Nebel dulu pada Tok Nebel ni lagi tapi tak mati. Tok Nebel baru berapa orang dah mati. Dia ada lagi. Gitu ya. Sebab apa? Sebab dia pun tak ada berdakwah dengan undang-undang hak Allah bagi tahu pada dia ada tak mati ya. Bukan dia duk dakwah lah ni, dakwah mu kena beriman, kena semaya tak subuh dengan mundur semaya subuh dengan aku 1 rakaat subuh. 3 rakaat zuhur itu tak ada. Dia panggil Nabi hak Allah letak lepas pada Nabi kita adakah? Tak ada dah. Marilah siapa pun Musailimatul Kazzab, Ghulam Ahmad Qadiani, tak ada. Tak ada. Pekat Nabi saja. Bukan Rasulullah Nabiyah, tak ada. Ya tak ada lah Rasulullah, ada lah Nabiyah. Ya tak ada, Nabi pun tak ada lah. Tak ada. Pekat Nabi khatun nas. Tak ada. Sebab tu Allah kata dalam Quran dia tak sebut Rasul. Dia tak kata khatamul rusul, khatamun nabiyyi, khatamul mursalin, tak ada. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi. Dalam Quran Nabi Muhammad ni bukan ayah, bukan bapa bagi seorang lelaki daripada kamu. Ya bukan ayah, bukan pak bagi mana-mana orang jatah. Dia Nabi tak ada anak jatah, tak ada Nabi. Pas dia walakin tetapi dia Rasulullah wa khataman nabiyyin dan penyudah bagi segala nabi. Nabi ada. Tak ada nabi selepas daripada nabi kita. Nabi saja ke? Tak ada. Rasul kata ke? Hak tu tak ada. Nabi serta rasul tak ada, nabi saja pun tak ada. Sebab itulah kalau nabi kata kalau ada nabi lepas pada aku, Umar lah jadi nabi. Kalau ada nabi, tu mana tak ada tu. Pada aku tu, kecek tu. Nabi kata, kalau ada nabi selepas pada aku, Umar. Lepas tu, maknanya tak ada. Lain pada Umar tak patut nak jadi nabi, tak siapa kelah nak jadi nabi. Tak apa kelah. Umar ni siapa kelah dah lah kalau ikut kelah nak jadi nabi. Setiap paket dia yang mengaji habis dah ketuk Sayyidina Umar ke? Ya ada cukup syahadah dia boleh nak jadi nabi, cukup lah dia. Syarat dengan tegaknya bawa kebenaran ke mana-mana tak pesong dah. Walau anak dia pun dia tak kira. Tengok nabi kita. Dia kata kalau Fatimah anak Nabi Muhammad, anak Muhammad curi, tentu aku kat tangan. Kalau kita, kalau anak kita curi kat tangan dah. Bogok dah. Orang lain kita bogok kena anak kita melepas berat apa. Setiap paket kita tak apa gitu, tak apa bukan kelas kita. Orang nabi dia kena adil. Antahkumu bil adl, mungkin hukum dengan adil, tak boleh nak lari, tak kira mak pak pun. Sampai tu orang kita setengah jadi sedadu, mak ianya bogok. Adilnya dia nya. Nak adil kok tu dia. Itu sifat Nabi yang mestilah tu. Apa tu Sayyidina Umar siapa kelah. Tapi Nabi tak ada, lepas Nabi tak boleh jadi Nabi. Kau dah jadi pun dakwah. Dakwah hak Nabi lah. Itu ulama lepas pada tu pun suka. Imam Syafi'i kalau ada Nabi selepas daripada Nabi, Imam Syafi'i boleh jadi seorang daripada Nabi juga dah. Dia seorang pada Nabi. Sebab sifat kenabian tu cukup ada pada dia panggil. Ikhlasnya, tak ada kehendak dunianya, tinggal dunia demi agama Allah betul-betul, kerja agama betul-betul, penuh 100% kerja agama, tak ada ambil hak lain dah. Tu orang panggil orang kelas apa tu? Tu kelas Nabi lah tu. Dia kelas Nabi. Tapi Nabi ada tak? Tak ada. Allah tak latih dah jadi Nabi. Sebab tu kita kena hormat kepada ulama, kerana ulama kelas dia kelas Nabi. Kena hormat pada Imam Syafi'i, hormat pada Imam Nawawi. Ni orang kelas Nabi, kelas dia, bukan kita. Batu Imam Suyuti sebut di dalam kitab Khumasi dia, panggil sedekah dia ada 5 peringkat.
Sedekah dia ada 5 peringkat. Sedekah kepada orang biasa, sedekah pada orang berhajat. Sedekah hak nombor 1, sedekah kepada ulama. Tu pahala paling tinggi sekali. Nombor 5, nombor 4 sedekah ke hak nombor 1 ulama, nombor rendah sikit sedekah pada 2 ibu bapa. Tu kelas kelas sedekah Imam Suyuti rahimahullahu taala ada sebut. Tu hamba buat ada catat untuk sebut kepada orang nak menggalakkan orang membangun, menghidupkan majlis agama, majlis mengajar, menghidupkan pondok. Sebab apa? Hak tu kita sedekah, darajat dia, pahala dia yang tinggi. Sebab apa tu boleh tinggi? Sebab hubung kait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, nak jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Atau nabi kita la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi. Ia tak kata la rasula. Hak tu tak kena kata dah. La nabiyya, tidak ada nabi ba'dahu, kama dia daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk kita beriman dengan nubuwah, kenabian. Yakni nabi kita jadi nabi, lagi pula nabi kita jadi rasul. Dia penyudah segala nabi, penyudah bagi segala rasul. Kita orang Melayu hebat juga. Orang Malaysia, ada orang Malaysia seorang mengaku jadi nabi. Orang Malaysia ada belakang mengaku jadi Tuhan, ada mengaku jadi nabi, ada. Cukup dia. Cukup tinggi lah. Cukup tinggi. Orang pula orang Kelantan. Orang Kelantan dekat dengan kita je. Dia royak, dia royak dia nak mati hari Jumaat, hari ni dia nak mati. Dia hari tu, masa tu dia nak mati. Dia boleh royak siapa gitu. Orang pengikut dia pun siapa bos apa hari tu siapa ngak kubur, siapa ngak kain putih, siapa ngapa pengalia. Bab nabi nak mati. Nabi nak mati. Kebetulan selak sungguh hari tu dia kata. Tak mati ni selak. Hilang sungguh. Gitulah ada orang Kelantan. Wal a'yadza billah. Jadi nakal ialah berasa tak sedap orang Melayu tak tu. Orang Melayu jadi nabi. Kalau orang Pakistan, India, Saudi Sabah juga ya hidup macam tua besar. Melayu jadi nabi ni Allah rasa tak sedap. Rasa kidah lah, kidah tak sedap. Pakai serba orang Melayu, pakai serba besar, rasa tak susuk ya. Tak padan dengan tua, rupa parah tak ada. Sebab tu rasa suka kalau orang Melayu mengaku jadi nabi, rasa nak suka gitu ya. Tapi bila ada orang berjual, ada orang beli. Barang jatuh, ada orang kutip. Tak kira lah. Yalah gitu je kaedah dia. Bila ada berjual, ikutlah nak jual apa pun. Kalau ada orang jual tahiyat, ada orang beli. Berak-berak boleh jabe jual, ada orang beli. Ada, yang kena ada orang beli. Yalah gitu, nasbah orang beli yang kena ada. Nama tak Allah ikut boleh. Ya ada. Tak kena meski, ya ada semata. Sakat tu ta'atuhu fardun wa mukhalafatuhu jurm wa amruhu hatm wallahu alam.
Hmm. Sakut baut dengan rukun qauli, khususnya beri salam. Kita maklum rukun qauli yakni rukun semaya hak bahasa kata. Ya semaya dia ada 3 kena buat. Dia cukup sebab tu semaya tu afdal ibadat hak badaniyah dia panggil, kerana dia buat 3 buat dengan anggota kaki tangan, dia panggil rukun fi'li. Ada hak buat dengan hati iaitu niat, itu nama qalbi. Semaya ni ada habis buat dengan kaki tangan, buat dengan hati. Yang ketiga buat dengan lidah, hak kata, dia panggil rukun qauli, bahasa kata. Takbir rukun qauli, Fatihah rukun qauli, tayat rukun qauli, selawat pada Nabi rukun qauli, salam rukun qauli. 5 tu nama rukun qauli nama dia. Maka syarat di dalam rukun qauli ni kena ada syarat dia, kena kata kena betul. Kata salah tak dibilai, tak sah. Sudah dengan begitu tak pakai. Kata salah wajib ulang semula, kata betul. Wajib belajar. Sebab tu ulama kita jaga hak silap-silap di dalam rukun qauli. Di dalam takbir saja berapa belah, dia jaga silap dia. Orang duk silap situ. Bukan kita seorang, orang kita silap sini. Betul hak tu lain, orang ni silap betul lain. Tak betul hak kita ni. Jadi hak kita betul sini, tak betul hak tempat lain. Bila-bila tempat duk silap tu banyak. Kena jaga semualah. Kena jaga. Begitu juga salam dia masuk rukun qauli. Hak panggil salam, qadar sah salamnya iaitu hak paling pendek, dia panggil aqalluhu, yang paling sikit sekali, paling pendek sekali salam. Assalamu alaikum. Banyak tu. Kurang pada tu tak boleh dah. Kurang pada tu nak buat salamu, buat alih lah. Assalamu alaikum tak boleh. Tak boleh. Kena assalamu alaikum. Cukup banyak tu. Lepas tu kalau kita pergi ubah salat tu, pergi tambah salat tu, membawa kepada batal kedak. Tengok kan ni. Kalau tak dinamo kurang panggil salam assalamualaikum tu tak sah. Kita kena tengok hak berlaku tu pula. Lagu mana hak wakil, hak berlaku, kekurangan dia. Mestilah kena ada kekurangan. Orang Melayu kita satunya dia jadi tambah hamzah, betul min dia assalamualaikum. Dia jadi mu situ. Assalamu sebab ain tu dia nak tekan ain tu dia jadi mu, dia nak jadi terbit hamzah. Jadi tak betul lah assalamualaikum. Pasal dah. Kalau dia tak kuasa dah, tak ada arah dah, dia orang Melayu dah kena lagu tu. Tak ada gapo. Kita harap Allah Ghafurur Rahim, sangat mengapung. Allah dia maaf, tak apa. Lidah kita nak lari nak pergi tak boleh dah, nak buat tak boleh. Di maaf. Kalau tak belajar tak boleh. Tambah huruf nama dia. Lepas tu hak berlaku betul mana hak nak tanya? Jadi potong-potong. Potong-potong misalnya assalamualaikum. Allahu akbar, nyagi putus beradu dulu ge sambung lagu tu. Hukum lagu mana kalau lagu tu sepa salah sepa tu juga rukun qauli tu kita nyagi putus. Assalamualaikum warahmatullah. Kita buat 2 kerak gitu. Kita buat 2 kerak. Apa hukum? Hukumnya salah di dalam baca tak membawa kepada batas sembahyang. Salah. Kalau baca Quran hukum haram. Ambil situ. Ni nas. Amba baca kitab ulama qiraat, ulama tajwid, hukum haram kita baca Quran dengan potong setengah kelimah. Haram. Kita baca iyyaka
budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh lagu tu berdosa, tak boleh. Kita kerak setengah kelimah. Kalau baca gini dapat iyyak na'bud wa iyyak nasta'in. Lagu tu boleh apa ya, kelimah dia tak putus, dak cukup kelimah dia molek. Supaya kita kecek Melayu lah. Ya, aku nak makan nasi. Kalau kita kecek lagu ni, aku nak makan nasi. Betul tak kecek lagu tu? Aku nak makan nasi dengan ikan. Payah kecek, aku nak makan nasi dengan ikan. Baca lagu tu tak kena panggil kudoh, tak bukan Melayu lah lagu tu. Okey, tak erti Melayu lah kalau baca lagu tu. Supaya kita tak erti baca kitab Melayu. Tak baca beradu ikut dah lah tu. Tak kena. Kalau assalam potong gitu, salah dia tu sah insya-Allah taala. Pakatlah tapi tak betul, salah. Allah. Tu baik kalau Allahu akbar itu tak sah. Kalau takbir Allah tukar hamzah dengan ain dia ubah makna selalu dah. Tak pakai. Allahu akbar tak boleh. Kena Allahu akbar. Tu kena jaga sungguh. Kita orang Melayu banyak kalau tak belajar hamzah tukar dengan ain. Wala ana abidum ma abadtum. Itu salah. Ana'a tak boleh, kena ana'a. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tu tak boleh, tak sah baca Fatihah. Tu ubah makna. Tukar hamzah dengan ain. An'amta tak boleh. Tu orang pengkat besar baca ada ke tu? Pengkat besar, pengkat dunia, pengkat international baca lagu tu. Tak kira pengkat mana pun. Ngomong lebih tara mana ada, bukan tak kira lebih. Tepat salah je kena salah. Walau Fatimah pun kalau bercuri kena kerat tangan, ya tak kira. Ada. Kena hamzah, kena supaya ngagagak. Kejap ya syiddah, kerah, kejap. Terik, kena terik. Siratal ladzina an'am. Ain tu dia tengah-tengah, kerah dak, lembut dak. We anak lidah tu jolak turun kot tekak. We ada air sikit. Halkum tu makhraj dia. Lepas tu sifat dia bainar rikhwah dengan bainar syiddah war rikhwah dia. Kena we ada air. Orang ulama untuk guru tajwid kata nak we ada air nak agana. We anak lidah halus tu we turun kot tekak nak. We turun gitu. Jangan gitu tak leh. Banyak dah. Mulut buat muncung ya tak boleh. Ya tak boleh. Bila bagi kita nak we betul bagi atas ni ya kena buka mulut. An'am. We suara tu an'am. Dengan anak lidah turun kat tu jadi air sikit. Jadi belair. An'am, jangan an'um. Tu yang muncung mulut jadi tak boleh. An'amta. Jangan Siratal ladzina an'amta alaihim, tu tak betul. Siratal ladzina an'am. Allahu akbar. Tu tak boleh, tak betul. Akbar tak boleh. Kena akbar. Akbar. Rukun qauli ni yang paling kurang kena baca wikoda kita sendiri dengar. Kalau kita sendiri gerak mulut kita sendiri tak dengar, nama tak panggil baca pada syarak. Dan nama dia kita hadisun nafsi. Kita pelaku perkara tu, cakap apa tu dalam hati kita je. Lidah gerak saja ya panggil, tak bunyi suara. Kena bunyi suara. Kita sendiri tu bunyi. Kita sendiri bunyi kena bunyi sungguh ke? Tak mesti bunyi sungguh. Tak dengar sungguh pun tak apa. Kira-kira bunyi dah setara tu. Ketika kapal lalu kita kena baca derah tak? Semaya punya hujan, bunyi bata kuat, guguh bunyi. Pak kita kena lawan dengan guguh. Nak lawan dengan guguh pada pecah tekak kita. Tu. Bawa guguh lalu kita betul ihdina. Lepas tu gak tu siap.
Dak kereta gudang lalu ke hujan. Kalau kita baca derah tu tak hujan, tak guruh, tak ada apa dengar dah. Banyak tu lah. Biar hujan guruh pun baca derah tu pula tak dengar pun. Nama kita baca dah tu. Nama kita baca dah. Masuk dah dalam rekod mereka ada takat tu yang masuk dah. Tak apa dah. Duk berusaha dengan guru tak apa, rekod mereka guru tak masuk tak apa. Yang masuk suara kita. Kalau rekod pun tak masuk hak tu. Kalau tak ada guru pun tak bunyi. Hak tu tak panggil baca, hak tu tak sah nama dia. Atau kaedah baca kena isma'u nafsi, memperdengar akan dirinya. Hak tu makruh. Makmum baca derah berdoa seperti adat orang Melayu. Hak ni orang Melayu ya. Kalau anda duduk berjalan orang Melayu ya. Orang lain tak ada. Orang Melayu ya baca derah. Kadang derah dia kepada Tok Imam. Orang Melayu makmum. Hak tu tak boleh, makruh. Kena usaha wiqaha kita. Baiki. Baca qada dengan diri kita. Kena latih lah, latih. Tak latih ya tak boleh. Kalau maja dengan orang Arab, tak bunyi pun langsung. Duk 10 orang supaya duk sore tak bunyi sekarang habuk. Dia baca tak bunyi sikit habuk. Kau je baca dah tak tahulah. Dia tu tapi tak bunyi, dia koho sungguh. Kita jadi derah telajak. Derah telajak. Pas nak kena ambil sama tengah tu. Koda ya panggil koda, slow. Nak hukum pak masalah ambil wudu, betul anggota wudu tu sakit. Sakit itu tak boleh kena air. Bomo kata lama hingga baca kalau kena air. Lepas tu kita nak tukar, nak pakai jadi supaya pakai khuf boleh tak? Yang ni kalau sakit di tangan kita pakai sarung tangan, dua belah lomo, pakai lomo air, sapu air di atas tuking, di atas belak tu selalu dah. Tak saya basuh dah lah. Boleh ke tak boleh lagu tu? Jawabnya tak boleh. Dia kata tuan nak sapu di atas balut tu sapu, tak saya basuh hak sahih, hak tak sakit tu iaitu pakai khusus dengan khuf saja. Hak tu khuf tu tak untuk sapu kaki saja. Hak lain kalau tangan sapu tempat sakit, hak mana tempat tak sakit tu kena basuh dengan air. Wajib basuh dengan air. Misalnya di tapak tangan, mula di tapak tangan semua ni tak boleh kena air. Balik mutu tekan sini bawa baluk zakat ni. Lepas ni di tapak tangan mari sampai siku ni tak ada sakit ke apa, kena air boleh. Kita nak pakai stoking ke sarung tangan sini terus sapu di atas stoking sini boleh tak? Tak boleh. Wajib buka. Kalau pakai pun wajib buka. Makna kena tayamum, ganti hak tepat tapak tangan. Hak sihat ni ambil di hujung tapak tangan sampai siku ni wajib basuh dengan air. Kena basuh dengan air kak. Tak boleh nak cari jalan lain, tak boleh dah. Tu cara orang semaya, orang uzur. Kita kena pandailah untuk orang uzur. Petak kot dinding, petak kot kereta. Boleh ke tak nak tayamum kita petak dinding, petak kereta? Boleh belaka. Nak petak mana pun boleh. Di perut kita pun boleh. Petak perut kita pun boleh, petak di kereta boleh, petak di motor boleh. Tapi syaratnya di perut kita ada debu. Di dinding ada debu tanah duduk situ. Tak ada apa? Pas rolik di perut kita ada debu tak? Ada debu mana? Ada debu pun debu kulit tak mani banyak hari tu. Hak tu bukan tanah tu. Hak tu tak boleh. Orang Arab je boleh. Sebab apa? Dinding dia debu saja. Kereta dia debu saja. Kereta dia pakai cat dengan debu tanah tu ya. Angin mari sekali habis lekat debu. Kita pergi kereta pak ambil debu situ. Boleh kan
Orang tayamum saat ni jadi takmir hak petang di kereta saat ni bagaimana? Tak boleh kita turut tayamum dia tak sah. Semaya dia tak pakai tak boleh kita turut. Tu mudah pakai potong situ lalulah tak usah duk kira banyak. Pas dia turut mazhab. Dia turut mazhab lain, pas mazhab lain kita kata tak sah, aku tak usah turut. Tak ada apa-apalah, tak usah turutlah. Biar sah cara dia, kita sah cara kita, senang lalu dah. Sembuh dengan apa dia panggil. Dia sebab orang Malaysia nak pergi ke Mekah, tok seh dia borisak dia, dia nak ambil air semaya atas kapal tu, dia bagi siap-siap dah. Dia panggil alat sembuh. Malaysia dia cukup tanah pun dia bersiap dah. Kita nak pergi haji ni, dia beri sembuh, pas dia beri tanah. Cedek kita untuk tayamum, dia bawa siap bekas siap. Sebab tu orang dia jadi susah. Kadang ada sakit. Sebab apa? Dia cedek siap dah. Dia cedek kat kena. Orang cedek ubat ke apa pergi ke Mekah, sakit kepala. Kena sakit kepala, bawa sangat ubat. Kena makan ubat dia bawa. Hamba tahu tu alhamdulillah. Hamba pengalaman. Hamba tak bawa ubat. Dia kita tak bawa tak apa. Tuhan tak boleh sakit muka kita tak ada ke apa senang. Pas kalau sakit nanti cari sanalah senang ada. Kalau bawa mun cedek kain, kain mun kena telucuklah, kain mun kena carilah. Kita pandai pada Tuhan sangat. Kita nak pergi ke Mekah, kita pergi negeri dia. Kena nanti serah dia lah. Serah dia. Jangan kita pandai susung banyak. Susu banyak-banyak tu pakai jadi hak kita susung tu. Ada munak sangat lagu ni, mu pandai ambil lah. Tu malah pikul lah kita. Kalau Tuhan halak kita tarak pikul. Kita serah pada Tuhan tak apa. Tuhan tolong kita. Tak apalah, masalah ambil semaya dengan sembuh, dengan jebur tu. Dalam jebur dia sembuh tu, sebut dia buat mucung dia tu bukan tu air banyak tu sembuh ya. Sembuh sama basah gitu. Bahaya tak ada kain bawah takut nak titik kapal apa punah ataupun kalau tak lambat kau takut kena orang lain menyusah orang lain sikit. Cedek saja. Lagu mana sah dak lagu tu. Sah tak ada apa. Tubik air tu ada basah. Bukan basah saja, dia panggil ada air dia terlekat. Walau tak titik turun pun tak apa dah. Maksudnya basah saja. Basah saja sebab tangan kita celup air, kita letak tak ada titik ya dah. Ada basah saja yang tu ya baru tak leh. Ni dia sembuh ya tubik air. Tubik air tak apa dah. Dia panggil mengalir dah tara tu sereng. Dia mengalir dah. Sah boleh tak apa. Jimat tu cara jimat air panggil. Kalau tu tak habis setengah lit kita ambil air semaya lagu tu. Kalau tak was-was lah. Kalau mula wak hari tu habis lit juga nya sembuh. Pasal habis kain bulu apa bawah tu. Kita orang biasa guna air banyak. Hamba biasa jugalah nak tahu bila kita susah kita boleh buat air selit cukup ambil air semaya. Biasa ada di Mina air tak nak masuk jambai orang ramai. Tak ada jangan bagi gila. Kita ambil air dalam jebur air purali 750 ml selit tu kita ambil cukup lah. Ambil jimat lah. Kita ambil kodah hak wajib, basuh kodah hak wajib cukup. Bila kepik kita boleh guna lah. Ni kita guna bazir tu kita barang banyak guna gitu gerung. Pandai masalah ambil air semaya dengan sembuh tu sah ke tak sah. Tengok sembuh, kalau sembuh tu kodah basah saja, basah tak ada. Kalau kita sapuh tak ada air, tu tak sah. Kalau kita sapuh tu ada lekat di tangan kita basah air dia tu, ada air juga nipi-nipi, tak apa sah dah. Goliknya dia sembuh dia basah lagu tu, sah semaya lagu tu. Dan mari kita yang kedua. Kita muka 121 dalil yang keempat. 121 dalil yang keempat. Kita ni di dalil-dalil apa
dalil bagi kunut. Kita agama yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hukum hakam dia bina di atas dalil. Tu kaedah kita, hak sunnah Nabi. Orang pakai dalil, orang itulah ikut sunnah Nabi. Faham tak? Sebab tu sahabat Nabi hak dua kumpulan tu Nabi tak cela kedua-dua tu sebab dia pakai dalil. Nabi ketika Nabi suruh sahabat gilikung kota Bani Yahudi Bani Quraizah. Yahudi dulu dia duduk di Madinah, sebab tu hari ni pun dia dak dakwah, dia nak ambil Madinah kelik. Palestin dia nak ambil jadi negeri dia. Siapa kepada Madinah lah. Dia nak ambil kelik negeri dia. Dia duduk juga di Madinah dulu ke? Pada masa Rasulullah. Rasulullah duduk. Tapi bila dia batal janji, dia tolong orang Mekah, perang dengan Nabi, Nabi hantar sahabat gi likung puak Bani Quraizah. Nabi hantar gi, Nabi royak pada sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Puakmu seorang pun, puakmu jangan seorang pun daripada puakmu semaya asar. Malaikat kena pergi semaya di Bani Quraizah. Kena wida semaya asar sana. Strategi perang, strategi nak serang. Nabi kata jangan siapa semaya asar, malaikat kena pergi semaya asar sana semua. Jangan semaya asar di tengah jalan, tak boleh. Sahabat apa pakat si pagi. Muka si pada ramai ya adalah. Orang ni cepat, orang ni banyak. Jalan lagi siapa sekerak jalan, tak ada siapa Bani Quraizah masuk waktu asar. Waktu asar lah. Bila masuk waktu asar, sebahagian sahabat kata, asar masuk kita kena semaya. Sahabat yang lain kata tak boleh, kita tak boleh maya asar tengah jalan. Nabi suruh pergi semaya asar danung di Bani Quraizah tu, kena maya danung tak kira. Pas kalau kita danung habis waktu, tak kira habis. Hak ni nak semaya tengah jalan. Hak ni nak pergi semaya di Bani Quraizah sebab nak pakai hadis Nabi tu. Hak ni, hak maya di tengah jalan ni pakai hadis Nabi tak? Mana hadis Nabi pula dah. Nabi suruh maya tak nak. Hak asal, hak nak maya ni kena maya di waktu dia. Dalam waktu tak boleh, waktu baik pada luar waktu tak boleh. Bila royak pada Nabi, Nabi tak ada celah kedua-dua. Sebab apa tu? Sebab hak ni pun dia faham hadis Nabi, hak ni pun dia faham hadis Nabi. Dia panggil tu sunnah pakai bina di atas dalil, nama dia bina atas dalil. Bukan kira kata hak ni Nabi buat, hak ni Nabi tak buat. Ada dalil pun tak boleh. Kalau Nabi tak buat, Nabi tak buat pun ada dalil pun tak boleh. Sebab Nabi tak buat. Dia lagu tu. Ada dalil pun tak boleh. Tak betul. Itu bukan sunnah Nabi tu. Tu tambah nama dia. Tu tambah agama. Tu agama baru. Agama baru. Bukan agama Nabi. Agama Nabi iaitu bina di atas dalil. Kunut ni Nabi buat tak buat, tak usah kira. Nabi buat tak buat, usah kira. Tu soalan tu salah. Tak salah pun tak apa. Tapi nak pegang dasar kata qadar Nabi buat tak buat tu sebagai hukum, tak, itu salah. Banyak tu saja tu salah. Hak betulnya ada dalil ke tak weh baca kunut. Situ. Tak ada dalil. Tak ada dalil, bid'ah dalalah, sesat. Tu baru kena. Wak maulud Nabi buat ke tak buat? Tak. Itu orang sesat dah tu. Nak tanya wak maulud ni ada dalil tak? Tak ada dalil. Tak ada dalil, sesat. Tak apa. Ada dalil pun sesat. Tu tak kena. Tu tak betul. Tak betul. Before kita faham. Banyak faham dah tak? Tapi nak kecek ya tak pandai lagi. Nak ajar tutur sikit. Nak suruh kecek atik, suruh kecek. Tengok ni, dalil yang keempat bagi kunut telah diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi salati subhi fi rak'ati tsaniyah rafa'a yadayhi fayad'u bihadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih rawahul hakim wa sahhahahu. Apa makna dia? Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Melayu kita ya tak ada abi, abba, abu ya abu saya. Bila Abu Hurairah lah kita. Arab tengok ada abi, ada abu, ada abba, tengok tempat ya tu. Dia panggil isim mu'rab nama dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Sayyidina Abu Hurairah ada kata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ni yang panggil menunjuk di atas kata jadi sifat perangai cara Rasulullah. Tu makna adalah Rasulullah, yang ni adalah cara Rasulullah, sifat Rasulullah, kelakuan Rasulullah apabila mengangkat kepalanya dari rakaat di dalam sembahyang subuh pada rakaat yang kedua. Rasulullah cara dia bila dia akik kepala di rakaat yang kedua sembahyang subuh, akik kepala lepas rakaat tu nama apa? Dia panggil i'tidal. Rasulullah bila i'tidal di rakaat yang kedua, mengangkat dua tangannya, dia akik dua tangan dan mendoa dengan doa ini. Dia baca doa ni di sembahyang subuh, Allahumma hdini sampai akhirnya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Dia berdoa dengan hal tu. Rasulullah baca doa tu. Baca doa serta tangan angkat. Tangan dia akik. Hak tu hak mazhab kita, hak kita duk bawanya. Pada mengata bid'ah kat mana? Bukan kata dalil kata saja. Hak ni dalil perbuatan. Nabi buat sendiri. Nabi baca kunut di sembahyang subuh. Serta kaifiat Nabi kunutnya tadah tangan, orang Melayu kecek panggil. Tadah tangan, angkat tangan, buat rupa serupa dengan tadah. Sebab tu orang Melayu panggil tadah tangan. Faham tak? Orang Melayu dia panggil tadah tangan, tak itu kan? Tadah tangan nak berdoa. Pakai luar lagu ni nama tadah tak? Buat lagu ni nak berdiri kata kebab Israel. RPG lagu ni. Orang kita dia tak panggil tadah lagu ni. Hak mana panggil tadah buatlah dia panggil tadah. Tadah tangan. Bila tadah ni dia panggil buat seperti berjana orang nak bubuh gopo-gopo. Apa tadah air hujan. Ambil payah, ambil besan tah kita tadah air hujan. Dia pekuk ke tu dah. Nak tadah air hujan, ambil besan ambil patak naik ke langit gitu. Tadah air hujan tak panggil tadah lagu tu. Kata lebuh tudung. Mek air mek tah tak di tempat selorang, lepas tu mek tudung tak di atas. Dia panggil tadah dah. Dia tak panggil tadah air hujan. Apa awak lagu ni? Tudung dah. Tudung. Tu buka sikit tu. Buka lah. Dia tak panggil tadah. Dia kena tadah lagu tu dia baru panggil tadah. Orang buh bagi jadi lekat. Itu cara kaifiat akak tangan tadah, dia kena wi tapak tangan naik ke atas. Apa tu we jadi bekah begitu. We jadi bekah gitu. Tu baru panggil tadah doa, tadah tangan panggil. Kalau keluar sikit tu dia masuk tak banyak, lekat tak banyak gitu ya. Dia keluar. Jadi boleh ni sikit kalau dua tu dia boleh banyak dah. Dia boleh banyak sikit. Tu kaifiat tu ulama himpun riwayat tu pula. Hamba tengoklah. Hak hamba tengok tu hak lebih dekat sekalinya tadah, iaitu kena berapak dua tapak tangan gitu. Kalau kata luah gitu boleh juga nama tadah juga, tapi tak sempurna, tak cukup. Tak betul lagi. Betul pernah
Berapak dua tapak tangan, we tapak naik ke langit, pas awak menekung awak gitu sikit. Tu baru nama dia tadah tapak tangan nama dia. Ada kapur tahu itu super so, kapur dua, behak kanan tak dia hak kiri kapur gitu. Ada juga super takbir itulah. Dia buat yang tak belajar ke, takbir, akik lepas atau akik bawah. Jadi dia tak jadi so, tak jadi so. Pas tak ada siapa nak cek, tak ada siapa nak atau jangan buat lagu tu tak ada, pakat buat gitu ya. Ni kena masing-masing beki menjadi betul. Orang nak betul pun tak ramai. Tu ya tak jadi tu. Orang hak dok mengajar diri pun lagu tu juga. Allahumma ighfir lana. Lagu tu juga dok mengajar diri apa? Kita pun tak tahu nak buat lagu mana. Tengok hak ni lagu ni, tengok ni lagu ni. Buat gitulah. Pas kita tak wah lagu pula. Lekak tekah bakal lagu tu. Jadi tak cukup syarat dia. Syarat doa tu tak cukup. Tengok Nabi kita sendiri ada baca doa kunut, buat kunut, baca kunut serta tadah dua tangan. Hadis ni hadis riwayat oleh Imam Hakim dan beliau katakan ini hadis sahih. Hakim kata hadis sahih. Itulah. Dia dakwa ya. Dia ayat turut hadis, dia buat kaedah baru, dia pakai hukum baru, dia buat cara dia. Dia bukan turut hadis sungguh. Kalau turut hadis sungguh, dia kena turut hening lah. Dia bukan turut hadis sungguh, dia turut Wahabi. Ya gitu ya. Mulut dia takut orang tak turut dia kata turut hadis, kita turut hadis, turut Quran. Hak sungguhnya dia turut Wahabi. Ya asalnya gini. Dia hujung nama dia turut Wahabi. Apa ada ayatnya kali? Asal dia turut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi bila Ahmad bin Hanbal mazhab gini, Ibnu Taimiyah tak serupa dengan Muhammad Abdul Wahab dengan Ahmad bin Hanbal. Dia turut Ibnu Taimiyah. Bila Muhammad Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah tak serupa, dia turut Muhammad Abdul Wahab. Tu betul dia buat dengan Wahabi. Dia turut Wahabi, dia turut Muhammad Abdul Wahab buat ni. Dia tak ada turut hadis. Tak ada turut hadis. Kalau turut hadis tentu dia tak berkecek serupa dengan dia duk berkecek hari ni. Sebab apa? Turut hadis seperti Imam Syafi'i berkecek, seperti Ibn Hajar Asqalani berkecek, seperti Syekhul Islam Zakaria Ansari berkecek, Imam Nawawi berkecek, tu orang ikut hadis. Dia tak kecek rapoh, ratogi ikut dah sekali lagu ni dah. Hadis berubah dak lah ni. Ada dak tambah dak? Tak ada apa? Kita sekali berubah, sekali kotor, sekali kau ni, dok marin mana tu? Marin mana? Itu ya dakwa kata tu hadis. Supaya tolak tiga tu lah. Nabi kata jatuh tiga, ya mari jatuh satu. Itu mana dia turut nabinya, turut mana? Turut nabi mana dia? Kira tu ada sungguh hadis tu, tapi bila ada hadis, dia turut hadis hak kena, bukan turut hadis hak kita baca tu pas kita faham cara kita dak. Hak selamat turut Quran, turut hadisnya, iaitu turut Quran mengikut kehendak Allah, turut hadis mengikut kehendak Nabi. Hak tu hak maksum, hak tu tak salah cerak. Ada pun turut Quran mengikut hak kita faham, hak tu tak tentu lagi. Orang Khawarij dia turut Quran hadis juga. Lepas tu betul tak Khawarij? Sesat. Syiah turut Quran hadis tak? Turut Quran hadis juga sesat. Mu'tazilah turut Quran hadis tak? Turut Quran hadis juga sesat. Kok mana kata turut Quran hadis tak sesat? Turut Quran hadis tak sesat iaitu tu kena faham situ. Oh payah nak royak. Kalau tak pergi situ ya tak pergi. Ya fak sesat ya tak sampai situ tu. Ya duk faham kata turut Quran, baca Quran, faham mu pakat faham kat mana, pakat lagu tu lah Quran hadis. Dak. Imam Syafi'i kata maksudnya amantu billah wa bi kalamillah ala muradillah. Amantu bi Rasulillah wa bi kalamihi ala muradi Rasulillah. Aku beriman dengan Allah, beriman dengan kalam Allah mengikut kehendak Allah.
Allah kehendak lagu mana kita turut lagu tu. Itulah baru kena. Rasulullah kehendak lagu mana kita turut kehendak hak Rasulullah tu. Tu baru turut hadis. Lepas tu Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ikut barang hak engkau tak ada ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati, mata, telinga ni akan disoal. Ayat tu Allah kehendak tak boleh taklid ana. Jangan taklid ulama. Kena ijtihad sendiri, kena pakai Quran sendiri ayat tu. Gitu tak? Mari di kita gitu tengok Allah kata jangan mung turut hak mung tak tahu. Mung kena tahu. Tengok. Itu bukan murak tu. Lagu tu murak mung. Murak mung kanak gitu, bukan Tuhan kanak begitu. Tuhan nak lagu lain. Tu salah lah. Tak boleh taklid haram kerana Tuhan larang. Mana Tuhan larang taklid? Hak tu Tuhan larang turut orang hak sesat, turut tok nenek hak sesat. Ikut orang jahil kata tokong Tuhan, mu jangan turut hak tu. Tak betul kerana dia turut dia tu tak ada ilmu, buat dengan tak ada ilmu. Adapun turut ulama Tuhan suruh fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Hak tu Tuhan suruh. Hak tu payah. Habis tu apa kata semua dah. Orang hak Tuhan hidayah, orang itulah dapat hidayah. Orang hak Tuhan menyesat, tentulah orang itu sesat. Turut Quran hadis pun sesat. Sesat tak? Tapi tak boleh nak kecek lagu tu tak kena dengan kaedah turut Quran hadis sesat. Tak kena dengan kaedah. Tapi puak hak sesat tu dia dakwa. Hak turut hak sebenar tak sesat cerak. Turut Quran hadis hakikatnya tak turut Quran hadis. Hak tu sesat. Dia yang sengkau kata dia turut Quran hadis. Orang sesat dia tak kata dia sesat, dia tak kata dia tu pergi tak kena. Ni hadap lek naik. Tak leh kok tu bukan lek naik, lek hulu. Lek naik dah. Dia kata lek naik lah. Orang hak sesat dia kata lek naik dah lagi. Walau dia hadap lek hulu dia kata lek naik, dia bahasa dia dah. Lagu tu hak duk sesat tu. Kalau hak kita hak tak sesat, kalau lek hulu kata lek hulu, hak sungguh lek hulu sungguh. Tu tak sesat. Kalau hak lek naik dia kata lek hulu dia kata lek naik, hak tu sesat. Sesat. Hak tu kena ikut Quran, ikut murah Allah. Murah Allah tu lah hak payahnya kita orang tamadah ni tak erti. Kita orang tamadah tak erti. Bukan orang tamadah saja, fok sepak-sepak pun tak nak erti mana. Tak itu ya. Fok tamadah kau sangat lagi lah. Fok tok guru tu pun duk selerak tabu lagi. Hak tok guru tamadah panggil. Tok guru tamadah. Hak tok guru sungguh tak apa. Sebab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibn Hajar sekolah ni hak tu sungguh tak apa tu. Habis tu orang tu jamin dah, kita turut dia jamin dah. Turutlah orang tu insya-Allah kita tak sesat. Nama kita turut Quran, turut mereka itu. Tak turut mereka itu nama kita turut hawa nafsu, turut kita. Dalil yang kelima telah diriwayatkan an Anasin annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam rafa'a yadayhi fil qunut. Artinya dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia kata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya pada ketika kunut. Bila Nabi baca kunut ya akik dua tangan. Ni ya dua masalah tu itu. Masalah kunut dia mau kata tak ada kunut. Yang kedua kunut ada tapi tak kena akik tangan kerana doa la semaya tak boleh akik tangan. Ada kita akik tangan doa la semaya. Sudah fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ada tak? Ada. Apa kunut? Kunut doa.
Doa dan semaya tak ada tangan dah. Dah tak ada. Kunut sajalah. Allahumma hdini fi man hadait itu. Oh pula dah situ. Betul juga. Betul kan? Betul kira kata doa dalam semaya tak boleh tak ada tangan kena. Tapi bila hak Nabi buat dalil ada tak ada? Hak tak ada lah. Hak lain tak ada. Hak betul nak lepas pada tahiyat nak baca doa tu tak ada situ. Lama tak ada situ sebab kunut tak ada dah. Betul je orang alim dia tahu segala dalil tu orang alim sungguh. Kalau tahu hadis kullu bid'atin dalalah tak alim, hak tu tak alim, jahil, hak tu jahil. Ni ulama kita alim sungguh. Dia tengok habis dalil. Ya. Nabi kita bila dia baca kunut dia akad dua tangan kata Sayyidina Anas. Sayyidina Anas jadi khodam Nabi 10 tahun. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Lepas pada Nabi mati tu pula dia hidup sampai pada masa Sayyidina Uthman lagi pula dia. Pak Abu Bakar pun baca kunut, dia kata Sayyidina Umar baca kunut, Sayyidina Uthman baca kunut, dia kunut ada semua. Pas mari tak ada kunut, mari nak buat kunut kita, buat tak boleh. Kunut sabit seperti sabit bukit, dia panggil kejak sepengah bukit, tolak tak pecah, tolak tak hancur. Tak hancur, kita duk gini dah, duk gini kunut terus tempat kita. Ni orang Wahabi nak cuba nak buat lah, cuba nak buat kita buat Syafi'i jadi Wahabi. Hatta di atas kita. Kalau kita jadi Wahabi habis. Pas kita nak jadi Wahabi dah atas dasar mana? Dasar tu hadis. Hani hadis lagu ni kita nak turut agama ni. Nabi baca kunut. Wahabi kata tak ada kunut. Kita nak turut hang mana? Turut Wahabi ke turut Nabi? Jangan jawab nak turut B. Tak boleh tak kena. Sebab pala dia tak serupa tu. Pala dia Wahabi ke Nabi? Kena ada pala aku nak turut Nabi. Baru tak apa. Hadis ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Kelihatanlah bahawa tahulah bahawa Nabi kita bukan saja mendoa kunut tetapi mengangkat tangannya pada ketika kunut itu. Akik tangan pula, yakni yang sebagai dilakukan beliau dalam waktu-waktu yang lain. Supaya masa lain, bukan waktu semaya ni, masa lain pada semaya. Nabi kita bila berdoa dia akak tangan. Akak tangan ketika berdoa ni siapa ingkar orang tu hampir dengan kafir. Wa na'udzubillah. Sebab apa? Sabit dengan mutawatir maknawi. Hadis beza-beza tapi berpuluh-puluh 70 orang sahabat lebih kurang Imam Suyuti bila tentang riwayat hadis akak tangan ketika berdoa. Ketika minta hujan, ketika nak perang, ketika kunut, macam-macam riwayat hadis. Nabi bila berdoa akak tangan lah. Itu nama mutawatir, cerak tentu Nabi kita bila dia berdoa dia akak tangan. Tak boleh nak ingkar. Tak boleh nak ingkar dah. Dalil yang ke-6 telah diriwayatkan begini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ni boleh jadi ya silap tu biasanya dalam kita Arab anhuma sebab dua-dua sahabat Nabi. Abbas sahabat Nabi, pak saudara dia. Abdullah Ibn Abbas sepupu dia. Bila kita sebut sahabat, sunat kita taraddi, sunat kita kata radhiyallahu. Pas ni dua sahabat radhiyallahu anhuma. Kalau ramai sahabat kata radhiyallahu anhum. Kalau seorang sahabat kata radhiyallahu anhu. Ni dua orang sahabat ni. Abdullah seorang, lepas tu Abbas ayah dia seorang. Daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqnutu fi salati subh wa fi witril laili bihaula'il kalimat Allahumma hdini ila akhirih rawahul Baihaqi. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada semaya subuh dan pada semaya witir malam dengan kelimah-kelimah ini. Nabi baca kunut kelimah ni iaitu Allahumma hdini sampai akhirnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sebab tu kita ada baca kunut Allahumma hdini fi man hadai tu. Maka dengan dalil-dalil ini nyatalah bahawa hadis-hadis kunut itu tersebut dalam kitab-kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai dan Baihaqi. Bukan kitab sikit hadis. Tapi fak ni tak jumpa kok mana dia mata dia dia hitam mana. Tu kata dia royak saja nak turun hadis. Kitab hadis pun dia tengok tak habis kali.
Dia turut hak Muhammad Abdul Wahab ya. Dia tak ada tengok lagi tak hadis sendiri. Kalau betul-betul dia nak turut Quran hadis, dia baca Quran, baca kitab hadis, hang tu tak apa kita nak turut, amun nak turut. Amun nak turut. Royak apa dia mun jangan duk baca kitab Muhammad Abdul Wahab, mun jangan baca kitab Ibnu Taimiyah, mun jangan baca kitab Ibnu Qayyim, mun baca Quran hadis. Patut tak apa aku nak turut. Pas mun royak hukum, ambil di Quran hadis lagu ana. Ha aku nak turut. Mati juga dia pun. Ha, dia nak pergi kana lagi. Tak kuasa juga dia orang serupa kita juga, lebih kurang kita ya. Kalau pandai dia pun tak banyak sangat bukan dia nak pandai sangat, dia pun lebih kurang kita kena bakar hidung kepek belaka. Sekat dulu dalil yang ketujuh telah diriwayatkan begini, wallahu a'lam. Hanya witir baca kunut orang dia kita ni witir malam nisfu yang kedua di bulan Ramadan. Bila sebut witir nisfu yang kedua bulan Ramadan, ataupun witir di bulan Ramadan, lain pada Ramadan tak ada kunut. Orang Wahhabi pun baca kunut, witir Ramadan dia baca kunut. Ni ada, hak tak ada subuh ya. Subuh tak ada. Doa le rakaat boleh ke tak? Le rakaat tu tepat tidak disuruh doa, tapi kalau kita berdoa batal sembahyang tak batal, tak ada apa. Cakap dengan Allah juga, tapi di rakaat Allah suruh kata fa'azimu fihi rabba, mungkin ta'zim akan Tuhan, baca subhana rabbiyal azim. Di sujud baru tepat doa, di sujud dengan antara akhir tayat dengan salam, tu tepat doa. Lepas lain pada tu di kunut, tempat kunut tu tempat berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma atina fi kulli hinin afdala ma ataita aw tu'ti 'ibadaka as-salihin ma'al 'afiyati at-tammati fid darain amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.